Puan Wahida, Mr. Rash hari tu ada buat apply untuk Bandar Baru Setiawan kan? Ya. Jadi Bandar Baru Setiawan Perdana tu sekarang ni semua unit Malay Reserve. Jadi Okey. tak boleh nak apply. Cuma kita ada unit dekat Bandar Baru, dia sama je konsep dia. Bandar yang apply hari tu Bandar Baru Setiawan Perdana dekat Setiawan Perak. Kita ada Okey. satu lagi bandar baru, nama dia Bandar Baru Lagenda Teluk Intan dekat Teluk Okey. Intan. Sama Ya. konsep, apa yang ada dekat Bandar Baru Setiawan tu sama je ada juga dekat Bandar Baru Lagenda Teluk Intan. Jenis rumah pun sama, cuma Teluk Intan lebih murah sikit sekarang ni sebab baru masuk fasa kedua. Kita dah nak Okey. masuk fasa ketiga. Kalau dekat Setiawan tu dah last fasa dah tak ada unit dah lepas ni, so harga dia mahal sikit. Dah banyak fasa Okey. yang dah siap. Tapi tak boleh nak mohon untuk Nan Bumi, kita boleh mohon untuk sama ada di Teluk Intan ataupun projek Bidu. Okey. Okay. Saya tunjuk dulu projek Lagenda Teluk Intan. Cik Rash nampak kan? Ya, saya nampak. Okay, nama dia Lagenda Teluk Intan lah. So dia memang dia punya kedua bandar baru terbesar kedua yang kita bina di Perak selepas Bandar Baru Setiawan. Projek ni kedua-dua ni projek usaha sama dengan apa tu? Apa panggil? Kementerian Pembangunan Negeri Perak lah, PKMP. Okey. Dua-dua pun projek usaha sama PKMP sebab kita nak bangunkan beberapa kawasan bandar baru di negeri Perak. Jadi kalau Teluk Intan ni keluasan dia 1098 ekar. Keseluruhan projek tu seluas 1098 ekar memuatkan 11,000 unit rumah dengan berbagai fasiliti, antaranya kita ada permulaan jalan masuk tu kita ada pintu gerbang yang ada pengawal 24 jam tapi belum siap sepenuhnya lagi lah. Kemudian ada rumah clubhouse. Dalam clubhouse tu ada kolam renang bersaiz Olimpik, ada padang golf, taman tema air, sudi keseluruhan laluan di dalam Bandar Baru Lagenda Teluk Intan dan Bandar Baru Setiawan Perdana tu kita ada laluan jogging dan berbasikal. Okey. Kita ada indoor outdoor gym dan taman tropika. Semua sama sahaja. Cuma dari segi status tanah lah, kalau dekat Teluk Intan ni dia open title. Semua bangsa boleh beli. Kalau dekat Setiawan ada sikit je hari tu masa fasa 3. Masa fasa 3 je ada sikit unit untuk Nan Bumi. Yang lain tu semua Rizal Melayu. Jadi ni antara dia punya kemudahan-kemudahan yang akan ada dekat sana lah. Kalau dia ada indoor outdoor gym semua, kita tengok dia punya ilustrasi dia macam mana bila dah siap nanti bila dah siap keseluruhan projek tu, ni dia punya ilustrasi dia lah. Okey. Boleh. Cik Ras belum tengok lagi kan untuk Teluk Intan? Saya yang Teluk Intan tu yang office ni dekat dengan Bandar Baru tu kan? Bandar Baru dia dekat sebelah Honda sebelah dia tu. Dalam pekan Teluk Intan tu jugalah, Sale Gallery. Oh, office dia. Office kita ada banyak office. HQ dekat Manjung. Sale Gallery untuk Bandar Baru Lagenda Teluk Intan ni dekat dalam kawasan pekan Teluk Intan tu juga. Kita ada Ipoh Team, PJ. Cakap kami di Sungai Besar. Kita ada banyak cawangan lah. Okey. So projek ni dekat dengan Honda lah.
Dia punya sale gallery. Ya. Sale gallery tu dekat dengan Honda, saya ingat sebelah tu. Kalau site dia tu, kalau site dia dekat area Kampung Selabak, tak jauh dari, kalau nak ke hospital pun tak sampai 10 minit rasanya. Hospital Teluk Intan. Okey. Ya, saya pernah tengok projek ni. Dia dekat dengan Selabak tu. Ya, memang area Kampung Selabak lah. So memang ni di antara dia punya kemudahan-kemudahan yang bila dah siap nanti keseluruhan tu, semua ni akan ada kat sana. Cuma ambil masa lah sikit. Puan kurang jelas tak dengar ya? Tak dengar Sekarang okey. Jadi antara dia, kalau macam dekat Setiawan dah ada. Okey. Okey. Setiawan ni anggaran dia punya, macam mana kita nampak ni nanti, macam itulah nanti bila dah siap semua. Untuk Teluk Intan ni dia ada 2 jenis rumah sebenarnya. Dia ada teres setingkat dan semi-D cluster. Semi-D teres setingkat ni keluasan dia 20 daripada pagar ni sampai ke pintu belakang. Dia ada pagar lah rumah ni, cuma dalam ni dia tak tunjuk pagar sebab dia nak bagi kita nampak keluasan pos tu. Jadi daripada depan ni sampai belakang 65 panjang, lebar 20 lebar, panjang 65 untuk teres. Untuk semi-D cluster, dia semi-D cluster ni dia kembar 4. Dia bukan macam semi-D biasa kan kembar 2 je kan. Ya. Semi-D cluster dia kembar 4. So tak ada pintu belakang. Dia tak ada pintu belakang. Attach lah. Dia attach dengan rumah belakang, tapi dia ada tanah 10 kaki kat tepi, jadi dia ada pintu kat tepi. Dia buat pintu kat tepi. Pintu dapurnya kat tepi, lepas tu dia ada tanah 10 kaki. Jadi 32 lebar ni sekali dengan tanah. 32 binaan sekali dengan tanah, 32 panjang daripada pagar ni ke belakang 60. Jadi rumah saja lebar 22 kaki. Lebar 22 kaki, lebihan tu 10 kaki tu tanah. Untuk jenis kluster. Untuk kluster, dia ada fasa 1 sahaja. Fasa 1 memang dah habis. Sekarang ni fasa 2 hanya ada teres. Lepas tu kita akan buka fasa 3 dalam masa terdekat, tak sure lagi bulan berapa. Untuk fasa 3 baru akan ada balik semi-D cluster ni. Okey. Untuk package, harga yang paling murah untuk teres ni 179,800, tapi 179,800 ni sekejap ada sekejap tak ada. Dia sebenarnya dah full reserve, tapi kalau ada unit-unit yang tak lepas loan kita open balik. Jadi kalau nak ambil teres yang harga 179,800 boleh submit je dokumen untuk waiting list. Kalau ada unit tak lepas loan kita boleh terus ganti. Tapi saya sekarang plan saya nak ambil yang semi-D lah. Kalau semi-D boleh submit dokumen booking untuk waiting list masuk fasa 3. So macam kalau saya nak booking, sekarang saya nak apply untuk loan dulu, boleh lepas ke tak? So semi-D corner lot. Untuk detail harga dan keluasan yang terkini fasa 3, selalunya keluasan tu sama je. Kalau ikut Bandar Baru Setiawan pun daripada fasa 1 sampai fasa 5 keluasan dia tak berbeza pun, cuma harga je ada kenaikan. Cuma untuk harga yang fasa 3 ni kita tak dimaklumkan lagi berapa, cuma kami boleh bantu semakkan je lah dulu. Dan kita boleh
boleh standby untuk nanti bila dah semedi keluar fasa 3 dah launch, kita dah tengok harga untuk intermediate berapa, corner lot berapa, dan nanti kita boleh proceed terus. Okey. Untuk dia ada package istimewa kalau untuk Bandar Baru Setiawan dan Teluk Intan yang fasa biasa bukan prima, dia memang free booking, tak ada yuran guaman dan tiada 10% deposit lah. So submit tu memang tak perlu bayar booking. Yuran guaman 100% ditanggung sepenuhnya. Deposit tu kalau dapat 100% loan, kalau ataupun dapat harga yang kalau ada, let's say nanti tiba-tiba ada tawaran rebate. So kalau dapat 90% loan pun, kalau 90% loan tu cover harga rebate tu pun kira tak perlu bayar 10% deposit lah. Yes. Yes. So dia memang free saja. So ni anggap dia punya design dalaman dia tu untuk ni bilik-bilik utama. So ni daripada sliding door ni dia direct terus ruang tamu, ruang makan. Lepas tu dia ada buat sekejap. Dia ada buat ni siap-siap untuk dapur. Apa panggil? Okay. Kan dia dah buat siap-siap untuk partition tu tadi. Daripada depan tu dia terus je living hall dengan dining tu. Lepas tu untuk kawasan dapur tu dia dah ada siap-siap ni. Okay. Design dalaman ni tak adalah, dia kosong je. Cuma dia dah bagi point dengan tabletop untuk sinki je. Ini untuk rumah contoh dia dah buat design dalaman siap-siap. So ni pintu. So ni kita daripada pagar luar masuk sliding door. Ruang tamu, depan ni ruang makan, lepas tu dapur. Okay. Nampak kan? Okay, tu dia punya dalaman rumah. Okay, untuk jenis rumah ni dia rumah teres tingkat ni untuk ada keseluruhan 2,667 unit ni hanya untuk fasa 1 dan 2 sahaja. Fasa 3 masuk keseluruhan fasa lagi lah. Jadi rumah setingkat dia ada yang keluasan rumah tu berbeza-beza. Ada 20x60, ada 20x70, 20x65. Yang available sekarang ni 20x65. 20x65 binaan rumah sahaja 20x45, tak termasuk posh. Okay. 20 kaki posh, untuk posh lah. Jadi untuk kalau nak tunggu semedi yang kelas, sebab dia setiap kali fasa buka je satu fasa, ada yang 3 tahun siap, ada yang 2 tahun siap, tengok kepada banyak mana unit. Kalau fasa 1 dengan fasa 2 dia ada banyak unit, jadi tempoh siap dia dalam 3 tahun. Jadi yang fasa 1 serah kunci dalam tahun ni, dah nak siap dah untuk fasa 1 tahun ni, fasa 2 tahun depan, fasa 3 kalau fasa 3 kalau buka dalam second quarter tahun ni, jangkaan siap pun mungkin 2 tahun lagi. Okay. Untuk fasa 3 nantilah, tapi nanti kita akan kongsikan balik detail fasa 3. So ni dia punya layout. Dia lebih kurang je untuk semedi pun, layout dia lebih kurang je. Jadi kan dia memang dapur ni memang dah siap-siap dia buat. Siap-siap. Jadi untuk cluster tu just ada tambahan, dia ada pertambahan pintu kat tepi ni dengan tanah. Untuk semedi cluster. Kalau untuk teres biasa dia dapur dia dekat belakang, pintu belakang. So ini contoh teres yang fasa 1 dan 2. Fasa 1 dah hampir siap lah, dah siap lah. Ini dia punya design fasa 1. Ini untuk ni dia punya design teres untuk fasa semedi cluster fasa 1. So macam nampak kan dia punya dia attach dengan pintu belakang, so dia ada pintu kat tepi. Dia ada ni tapi yang ni corner lot ini corner lot. Kalau tepi ni yang biasa intermediate ni 10 kaki lah kat sini. Okay. Kalau Cik Raj nak yang corner lot lebih kurang macam ni lah. Design ni selalunya kalau macam dekat Setiawan, design setiap fasa dia berbeza design bumbung je. Dia ada cat beza warna cat bumbung tu. Dia ada kadang-kadang setiap fasa tu dia ada buat petak-petak.
Cuma design untuk fasa 3 ni kita tak sure lagi macam mana, tapi CMD cluster macam ni lah konsep dia. So lokasi pun Cik Rash dah tahu kan? Ya, dekat dengan Batu Lapan yang kat belakang tu kan. So dia tak jauh pun lah kalau nak ke Menara Condong dalam 7 km, hospital dalam 4 km. Sebab dia bukan projek perumahan biasa, bukan projek perumahan taman biasa tu yang kita boleh buat dekat-dekat dengan pekan, dengan apa, sebab ni dia nak buat bandar baru. Dia nak adakan semua fasiliti, balai polis, balai bomba, sekolah semua dalam tu. Jadi tu yang dia punya tapak tu ke dalam sikit sebab dia nak buka satu lagi bandar baru. Bukan kalau macam perumahan biasa tu bolehlah kita buat tepi-tepi dengan pekan yang sedia ada kan. Ni new township dekat Teluk Intan. So itu je lah untuk Teluk Intan, dia punya konsep bandar baru Legenda Teluk Intan ni. Dia sama je kalau macam Cik Rash pernah tengok dekat Setiawan tu, sama je lah dia punya tu. Cuma saya nak tolong buat semakkan kelayakan. Kalau okey kita boleh tunggu untuk semi-di cluster fasa 3. Cik Rash kerja government ke swasta? Swasta. Gaji gaji ada basic saja ke ataupun ada allowance ke, boleh tak? Okay, dia ada allowance plus lah. Plus. Kalau gaji basic saja berapa? Saya punya kalau gaji basic pun dalam 8,000. Oh, okay. So basic saja. Komitmen? Komitmen sebulan kereta je 1,000. So tak ada masalah lah Cik Rash kalau nak ni untuk semi-di cluster tu. Ni rumah pertama ke? Yes, rumah pertama. So untuk rumah pertama, tapi rumah pertama kita tak boleh masuk under skim rumah pertamaku kalau gaji lebih 5,000. Okay. Tapi kita boleh tengok macam corner lot, selalunya kita boleh adjust SMP price tu untuk cover kalau tak nak top up lah. Kalau tak nak top up 10%. Okay, sekarang saya nak macam contoh sebab saya ada juga baca yang Prima punya requirement juga. Dia kan Prima tu dia untuk gaji yang rendah sikit Betul. So sebab masa tu pun saya tak ada kerja, so saya baru dalam 2 tahun saya start kerja macam ni. Okay. Yang tu saya nak tahu. So sekarang macam kalau semi-di cluster tu pun, kalau saya nak boleh saya nak apply yang corner lot lah. Boleh. Kalau ikut kepada DSR ni memang tak ada masalah lah sebab DSR 8 gaji 5,000 ke atas 80% komitmen. Jadi kalau let's say 1,000 sekarang, komitmen 1,000 tambah dengan anggaran bayar balik pinjaman perumahan untuk corner lot pun kalau kita letak 1,500 bahagi 8,000 baru DSR baru dalam 32%, 31%. Yes. Banyak lagi lah, jadi tak ada, dari segi kelayakan tu tak ada masalah. Cuma kalau nak corner lot untuk semi-di cluster fasa 3 boleh submit, boleh isi booking form dulu untuk kita waiting list masuk fasa 3. Nanti bila dah launch kita terus bagi Cik Rash list harga kedudukan plot untuk corner lot untuk buat pemilihan. Jadi awal-awal ni kalau masuk awal jadi ada banyaklah pilihan. Kalau lari satu corner lot kan betul. So yang ni yang sekarang saya ada satu problem lah. So ini bila anggaran, sebab saya selalu kalau saya keluar kerja saya akan balik Malaysia dalam lepas 8 bulan macam tu baru saya balik Malaysia. Saya tak duduk Malaysia, saya kerja overseas. Bila jangkaan nak pergi tu? Bulan depan 20 hari bulan saya akan gerak dah. 20 hari bulan depan. Bulan 2. Sebab kami pun tak dimaklumkan lagi anggaran bila akan buka. Jadi kalau pergi bulan depan, bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Kalau nak apply loan tu boleh je dari jauh. Tapi kalau loan kalau dah lepas, saya boleh je. Tapi kalau nak, sebab saya handphone boleh pakai, ada wifi. So saya boleh, tapi everything saya kena buat dalam online lah. Saya tak boleh face to face. Kalau nak face to face kena tunggu saya balik. Sebab sign LO, sign SMP tu mesti kena sign ori punya, tak boleh pakai melalui online.
Itulah. So contoh kalau loan saya sudah pas, kalau saya nak holdkan dia sampai saya balik, boleh ya? Kalau post okey tak? Post sebab saya kerja kat kapal. So memang tak boleh post. Nanti kita tengok, boleh submit dulu. Lepas tu nanti bila fasa 3 akan buka. Nanti kita cuba adjust. Okay. Nanti kita cuba adjust lah, tengok macam mana untuk Cik Rash punya case. So saya lepas tu, okay, masa nak masuk loan tu, saya nak request, saya nak tahu maksimum saya boleh dapat berapa. Kalau maksimum Cik Rash, kalau gaji basic sahaja pun ni 8,000. Sebab kita tak tahu lagi harga rumah. Jadi kalau 8,000 darab 80% DSR 6,400, tolak komitmen sekarang 1,000. Ada lebihan bulanan layak dalam 5,400 lagi. So kalau anggaran 1 juta lah boleh kata, kalau ikut layak tu 1 juta pun boleh lepas. Okay, so macam Puan 1 juta tu. So sebab saya tengok yang Puan punya plan tu rumah tu. Dia yang macam kata dia bukan 2 sekali, dia 4 sekali Betul. So yang macam corner lot tu saya lagi interest lah yang 2 sekali tu. Yang macam corner lot plus sebelah dia. Macam tu. So yang tu saya tanya, saya nak tahu macam mana. Yes, dua-dua. Yang tu. Boleh. Nanti Cik Ras boleh isi form dulu. Nanti I bagi form tu, tolong isi form dulu. Lepas tu kita waiting list dalam untuk fasa 3. Nanti okay, boleh. fasa 3 dah launch, kita akan update. Kita akan update lah. Lepas tu kita cuba adjust macam mana proses untuk proses Cik Rash kalau dah dekat kapal nanti. Ya, boleh. Sebab tapi kalau macam saya tak ada pun, kalau yang macam pilih rumah yang macam pilih tanah tu lepas fasa 3 dah buka, parent saya pun ada kat sini. So mereka, sebab saya pun area Langkap juga. So tak ada masalah lah untuk datang tengok. So sekarang saya plan sebelum saya keluar balik tu, saya nak push untuk loan lah untuk 2 biji rumah. Maksimum boleh dapat berapa. Then kalau dah lulus tu, kalau dah pas sekarang pun jalan juga. Saya boleh sign, saya boleh start bayar. Loan tu kalau nak proses sekarang pun boleh je. Tapi bila dah lulus, kita boleh je tukar maklumat unit tu. Yes, betul. So sekarang kalau contoh kalau 2 rumah dalam estimate dalam 450,000. Contoh nanti masa lepas projek sudah bangun semua dah up, then masa tu kita harga rumah tu tinggi rendah, kita boleh tambah tolak loan juga atau bayar cash pun boleh juga. Boleh. And tu saya nak tanya, kalau macam tu saya nak 2 sekali push loan maksimum. So kalau dalam bulan depan tu sampai sebelum 20 hari bulan tu dah tahu, saya boleh sign dokumen semua, everything, saya boleh start bayar. Nanti yang tambah tolak tu nanti saya lepas saya balik tu boleh lah. Okay. Saya cuba bincang dengan banker dulu. Kalau boleh tak kalau kita proses loan sekarang, lepas tu bila lulus tu, kalau let's say fasa 3 tu ambil masa lama untuk launch kan. Jadi berapa lama dia boleh hold kelulusan tu. At least Cik Rash dah sign dulu LO tu. Ya. Okay. Nanti saya minta Ain tolong minta Cik Rash tolong isi form tu lah. Okay, boleh. Okay. So dari segi konsep bandar baru projek tu semua dah faham kan? Ya, dah faham. Okay, thank you Mr. Rash. Okay, thank you. Okay, bye. Bye.